Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni terjemahan Sahih Al-Bukhari dah. Kita masih Kitabul Iman. Kita sambung pada bab yang hadis yang ke-36 dah. Bab yang ke-26, hadis yang ke-36. Babul jihad minal iman. Babul jihadu minal iman. Bab yang ke-26 ni jihad sebahagian daripada iman. Haddatsana Harami ibn Hafsin qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Umarah qala haddatsana Abu Zur'ah ibn Amr ibn Jarir qala sami'tu Aba Hurairah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala intadaballahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli an urji'ahu bima nala min ajrin aw ghanimatin aw udkhilahu al-jannah walaula an ashuqa ala ummati ma qa'adtu khalfa sariyatin walawittu anni uqtalu fi sabilillah thumma ahya Summa uqtalu, summa ahya, summa uqtalu. Hadis ketika penanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memberi jaminan bagi orang yang keluar berperang di jalannya. Tidak ada yang mendorongnya keluar berperang ni tak, kecuali kerana iman kepadaku serta membenarkan para rasulku. Ikhlaslah. Nescaya dia akan pulang dengan memperolehi pahala ataupun harta rampasan perang ataupun dimasukkan ke syurga. Seandainya tidak memberatkan umatku, nescaya aku tidak akan duduk diam di belakang Sariyah, ini pasukan perang. Aku ingin sekali untuk berperang di jalan Allah sehinggalah terbunuh. Kemudian aku dihidupkan semula, kemudian aku terbunuh lagi, kemudian dihidupkan semula, kemudian terbunuh lagi. Kalau boleh tak? Gitu tak? Gitulah. Hadis ni banyak lah. Terus saya tak baca dah. Banyak sangat. Okay, bab yang ke-7. Babun tatawu'u qiyami Ramadana minal iman. Bab yang ke-7 menghidupkan ibadah-ibadah sunnah. Ramadan ni sebahagian daripada iman. Tadi jihad. Perbuatan lah. Amal yang anggota badan pun iman dah. Ni pula ibadah sunnah. Ramadan pun iman dah. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malikun 'an Ibn Shihab عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Hadis yang ke-37 dah. Abu Hurairah radhiyallahu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang qiyam Ramadan, solat malam Ramadan, qiyam Ramadan berdiri Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan redha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Syarat dia iman, yakin, pahala. Iman wa ihtisaban, dan mengharapkan redha Allah, pahala daripada Allah maka diampuni dosa yang telah lalu. Jadi nak suruh kuat iman, kena amal ibadah. Bukan duk bicara ilmu saja, kena amal jugalah. Barulah iman tu meningkat. Babun samu Ramadana ihtisaban minal iman. Bab yang ke-28, puasa Ramadan dengan penuh harap mencari redha Allah, sebahagian daripada iman. Puasa pun untuk tingkat iman dah. Sebahagian daripada iman ataupun kaedah untuk tingkatkan, kuatkan iman. Haddatsana Ibnu Salamin qala akhbarana Muhammad bin Fadail qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Abi Salamah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis ke-38, Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang berpuasa kerana iman dan mengharapkan redha Allah, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Puasa kerana iman dan mengharap redha Allah. Iman wa ihtisaban, percaya dengan janji Allah dan percaya dengan redha, janji pahala, akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Okey, babun ad-dinu yusrun wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ad-dini ila Allahil hanifiyatu as-samhatu. Bab yang ke-29, agama itu mudah. Dah, yusrun. Ad-dinu yusrun. Serta sabda Nabi, agama yang paling cintai oleh Allah ialah al-hanafiyah as-samhah. Kita baca lepas ni apa maksudnya dah. Al-hanifiyah as-samhah. Betul lugu betul dah kalau kira dah.
betul, ajaran betul dan samhah. Pada kita baca dah. Haddatsna Abdus Salam bin Mutahharin. Qala hadatsna Umar bin Ali عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. Hadis ketika 9 ada Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Seseorang yang mahu memberatkan agama, tambah mereka bid'ah apa ni lah, akan mendapat kekalahan, rebah dulu lah. Oleh itu bersikaplah dengan sederhana, berusaha mencari kesempurnaan dan berilah berita gembira. Di samping itu mintalah pertolongan dengan keluar pada waktu pagi-pagi dah. Wasta'inu bil ghadwah. Keluar pada waktu pagi-pagi, tengah hari, dan suatu daripada duljah akhir malam lah. Allah minta tolong ke apa nak jihad ke apa Allah Ta'ala macam ni pentingnya. Usaha lah, kena usaha lah. Apa-apa pun jangan susah, bersusah-susah dari agama ni. Buatlah sederhana, secara wasatiyah, sederhana saja dah. Kalau kita berat melampau, ia akan jadi apa-apa perkara pun dalam agama, dalam apa-apa politik ke dalam apa pun dah, jadi akan rosak dah. Kita kena bersikap sederhana, jangan melampau lah. Bersikap sederhana dalam banyak perkara, insya-Allah kita tidak akan jadi sesat lah. Kalau duduk kat tak padas selawat biasa nak qasidah ke apa. Qasidah yang diboleh ke ulama tu dia baca hadis sejam, qasidah 5 minit. Tak. Qasidah sejam, hadis ni 5 minit. Tak betul tu karut dah. Jadi kalau kita nak selawat bukan dengan qasidah, kita dengan baca hadis ke apa dah. Sahat selawat ni Allahumma salli ala Muhammad, salli ala Muhammad tu selawatnya dah. Hak lain tu lah puji ada melampau, ada okey macam tu dah. Jadi kita kena lebih baik kita baca hadis-hadis ni kerana cinta pada Nabi, kita berasa hebat kata-kata Nabi, bukan qasidah hak orang rekod kan. Kata-kata Nabi tu hebat, kita utama ke baca hadis. Qasidah ni sikit-sikit saja dah. Okey, lepas tu babun as-salatu minal iman wa qala Allah Ta'ala wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Surah Al-Baqarah ayat 143 tu dah. Yakni salatakum 'indal baiti. Bab yang 30, solat sebahagian daripada iman. Solat ni sebenarnya ni sebahagian daripada iman. Dan firman Allah tidak akan mesia-siakan iman kamu, iaitu solatmu di Baitul Maqdis. Sebelum tu menghadap kiblat di Baitul Maqdis. Lepas tukar kiblat, maksudnya orang semaya di Baitul Maqdis, solat menghadap Baitul Maqdis, tidak kira rosak, tidak lah, masih diterima pahala dia. Allah beri pahala lagi lah. Haddatsna Amr bin Khalid qala haddatsna Zuhair qala haddatsna Abu Ishaq 'an al-Bara' ibn 'Azib anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana awwala ma qadima al-Madinata nazala 'ala ajdadihi aw qala akhwalihi min al-ansari wa annahu shalla qibala Baitul Maqdis 16 شهرا أو 17 شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم بقبل البيت وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. Hadis ke-40 dia, Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mula-mula tiba di Madinah, bagi dia tinggal bersama-sama datuk-datuk Al-Bara', datuk dia lah, atau bapa-bapa saudaranya dalam kalangan Ansar. Ketika itu Nabi SAW bersolat selama 16 bulan. Atau 17 bulan dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Sebelum itu menghadap ke Baitul Maqdis lah. Di Palestin ni. Begitu Nabi SAW sangat gemar jika kiblat dihadapkan ke arah Baitullah di Mekah. Dalam hati perut nak menghadap Mekah lah dah. Solat pertama Nabi SAW ke arah Baitullah ialah solat asar. Solat asar start menghadap ke Baitullah Haram Mekah lah. Begitu bersolat bersama-sama dengan satu kumpulan. Satu hari salah seorang yang bersolat bersama Nabi SAW telah melalui kumpulan di sebuah masjid.
Ketika mereka sedang rokok, tengah-tengah rokok tu, tiba-tiba mari orang itulah. Lelaki itu berkata, aku bersaksi atas nama Allah bahawasanya aku pernah salat bersama-sama Nabi dengan menghadap ke arah Mekah. Lalu kumpulan itu menukar arah ke Baitullah. Sambil-sambil semaya itu tukar kiblat. Orang Yahudi dan ahli kiblat sangat teruja apabila umat Islam bersalat menghadap ke Baitul Maqdis. Tetapi apabila ia diubah, mereka mengingkari hal itu dah. Cara Islam ni mula untuk mendekatilah dah. Bukan secara tu nak pergi halu dah. Awak pedai ke apa tidak. Mendekati, cari benda yang boleh bersama dah. Antara benda yang boleh bersama tu menghadap ke arah Baitul Maqdis. Pada peringkat awal untuk mendekati Ahlul Kitab. Pergi juga gak, tak iga juga. Kira kita menghadap ke Mekah. Gitu lebih kurang dah. Jadi solat tu di Baitul Maqdis tak rasa. Tengah-tengah semaya pun tidak, Nabi tak suruh semaya semula. Jadi bolehlah pahala dah. Qala Zuhair haddatsna Abu Ishaq 'an al-Bara' fi hadithihi hadha annahu mata 'an al-qiblati qabla an tuhawwala rijalan wa qutilu falam nadri ma naqulu fihim fa anzala Allah ta'ala wa ma kana lidhi'a imanakum. Surah Al-Baqarah ayat 143. Zuhair berkata, cerita kepada kami oleh Abu Ishaq daripada Al-Bara' pada hadis ini menerangkan keadaan orang yang mati dan terbunuh sebelum perubahan arah kiblat. Sebelum tu dia semaya ke Baitul Maqdis, tiba-tiba mati. Belah macam mana dah. Kami tidak tahu apa yang kami patut dikatakan pada mereka. Lalu Allah turunkanlah ayat berikut, Allah tidak akan mensia-siakan iman kamu. Surah Al-Baqarah ayat 143. Jadi sini iman kamu dah. Tak sia-sia iman. Tapi senang cerita pasal semaya dah. Jadi solat tu Bukhari istinbat daripada ayat Quran ni, maksudnya iman tu adalah solat juga. Solat tu adalah iman juga dah. Terus banyaklah. Kita tak baca dah. Babu husnul Islam al-mar'i. Bab yang ke-31, baiknya Islam seseorang. Qala Malikun akhbarani Zaid bin Aslam anna Atha bin Yasar akhbarahu anna Aba Sa'id al-Khudri akhbarahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza aslama al-'abdu fa hasuna islamuhu yukaffiru Allahu 'anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha. Kana ba'da dhalika al-qisasu al-hasanatu bi'ashri amsalha ila 700 dha'fin was-sayyi'atu mislaha illa ay yatajawazallahu 'anha. Hadis ke-41, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang itu memeluk Islam dan Islamnya menjadi baik. Islam menjadi baik dengan dia mengikuti ajaran Islam lah. Maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Masuk Islam, apa buat Islam pula baik, apa dosa dah. Kemudian setiap amal kebaikan yang dilakukan akan dibalas dengan 10 atau sehingga 700 kali ganda. Setiap kebaikan itu 10 sampai 700 kali ganda. Namun jika dia melakukan kejahatan, dia akan dibalas timpal dengan perbuatan itu saja, kecuali jika Allah mengampunkannya. Jadi dosa saja. Gitulah. Jadi Islam baik, pahala boleh. Cara nak apa dosa ni kena Islam baik lah. Jangan kita ayat Islam dalam hati saja. Tak pakai tuduh, tak semuanya ber dah. Makan rasuah dah. Jadi benda-benda gitu tidak jadilah, tidak baik Islam dia dah. Macam mana Allah akan ampun dosa dia dah. Walaupun dia baru masuk Islam pun dah. Dia masuk Islam. Dah tiba-tiba nak mai terus ke dengan makan riba, makan judi ke apa tu. Sedangkan dia tu boleh belajar, dia tahu dah. Tak sepatutnya lah. Tak apa dosa juga lah. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له مثلها. Hadis ke-42 ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu memperbaiki keislamannya, poin ini baik Islam dia, maka daripada setiap kebaikan akan ditulis baginya 10 pahala sehingga 700 gandaan pahala. Setiap satu keburukan yang dikerjakan pula akan ditulis satu keburukan sahaja yang serupa dengannya dia. Tak lebih tak kurang lah. Dosa-dosanya. Tapi pahala kebaikan 10 kali ganda hingga 700 kali ganda dah. Kena cara dia memperbaiki Islam lah. Memperbaiki Islam. Islam baik, iman pun baik. Tajuk ni Kitabul Iman lah. Imam Bukhari kata serupanya Islam, kalau sebut Islam itu maksudnya iman lah.
Kalau sebut iman, itu masuk Islam. Babun ahabbud dini ila Allah azza wa jalla adwamuhu. Bab yang ke-32, gaya beragama yang disukai oleh Allah ialah yang berterusan. Haddatsana Muhammadun Musanna haddatsana Yahya an Hishamin قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. Aisyah radhiyallahu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya yang ketika itu ada perempuan lain. Nabi masuk rumah Aisyah, ada perempuan lain dah dalam rumah Aisyah dah. Lantas baginda bertanya, siapakah ini? Aisyah menjawab, fulanah. Lalu diceritakan tentang solatnya dah. Bagus kali solat semaya dia. Kemudian Nabi berkata, tinggalkanlah apa yang kamu tidak mampu. Solat yang kuat dah. Tapi Nabi suruh tinggal, tak mampu dia. Demi Allah, Allah tidak akan berasa bosan sehinggalah kamu sendiri merasa bosan. Gaya beragama yang disukai oleh Allah ialah yang dilakukan secara berterusan. Wakan ahabuddin ilahi ma dama alihi sahibuhu. Ma dama alihi sahibuhu, jadi berterusan. Jadi kita nak berterusan ni, kita nak istiqamah. Ia kena tetap dengan yang mudah dah. Dan semaya witir Nabi ajar 8 rakaat tu. 11 rakaat tu nak suruh istiqamah. Tiba nak cerita tak orang dia semaya 1000 rakaat semalam dah. Dah. Jadi benda tu nak kira betul kerti dia. 100 pun kita pening. 20 rakaat dah semaya tarawih tak ingat berapa rakaat dah. Dah 8 rakaat pun pening dah. Jadi agama tu tak sampai tahap tu dah. Zikir sampai sejuta lah, dak main. Benda tu berzuhur dah di kalangan sufi, padahal perlu ikhlas, tak bercerita kat orang, nak cerita kat orang dah. Tak apalah, yang pentingnya agama ni kita istiqamah dah. Zikir cara Nabi dah, zikir lepas solat bagaimana Dr. Abdul Basit ajar dah. Subhanallah 30 kali, dah banyaklah. Alhamdulillah 30 kali, Allah Akbar 30 kali. Kita istiqamah yang simple, sunnah lebih baik daripada kita sambung panjang-panjang zikir lepas semaya dah. Ustaz ni ajar buat, bukan berdasarkan dalil yang sahih, dia akan jadi letih gitu. Dah. Ni selawat ada berapa 75 selawat lah, macam-macam selawat. Letih nak amal, dia pakai hanya sahih daripada Nabi. Cukup istiqamah yang penting dah. Babu ziyadatul iman wa nuqsanihi wa qalillahi ta'ala wa zidnahum huda. Surah Al-Kahfi ayat 13 dah. Wa yazdadul ladzina amanu imana. Ni surah Al-Mudaththir ayat 31. Wa qala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Fa'idha taraka syai'un minal kamali fahuwa naqisun. Bab yang 33, bertambah dan berkurangnya iman serta firman Allah. Dan kami tambahkan petunjuk. Petunjuk tu iman dah. Surah Al-Kahfi 13. Bertambahlah iman orang beriman. Surah Al-Mudaththir ayat 13, ayat 31. Dan firman Allah, yang maksud hari ini aku sempurnakan agama kamu. Agama tu iman dan Islam sama berlaku dah. Apa sahaja terbuang daripada kesempurnaan akan dinamakan kekurangannya. Kurang agama, kurang iman dah. Supaya kurang Islam, kurang agama. Kurang agama, kurang Islam, kurang iman. Sama berlaku. Haddatsana Muslim bin Ibrahim qala hadatsana Hisham qala hadatsana Qatadah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sha'iratin min khairin wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khairin wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min khairin. Hadis keberapa Anas meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi SAW bersabda, akan keluar dari dalam neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah sedangkan dalam hatinya terdapat kebaikan seberat satu helai rambut sahaja dah. Akan keluar dari dalam neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah sedangkan dalam hatinya terdapat kebaikan seberat biji gandum. Dan akan keluar dari dalam neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah sedangkan dalam hatinya terdapat kebaikan seberat zarah. Jadi mahal lah. Zarah ni satu masalah. Dia pun peribahasa ulama dah. Tapi yang pentingnya kecil lah dah. Yang penting kecil dah. Yang pentingnya kecil. Sangat-sangat kecil. Kita kira zarah dah. Jadi siapa dia ada kecil kebaikan dia. Tak kira lah amal perbuatan zahir atau amal hati. Ada hati dia maka dia kira ada kebaikan dah. Qala Abdullah bin qala Aban hadatsna Qatadah hadatsna Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam min
min imanin makana min khairin. Abu Abdullah berkata, Aban berkata, telah mencerita kepada kami, Qatadah telah mencerita kepada kami Anas dari Nabi SAW dengan menggunakan lafaz iman yang berganti tempat dengan kebaikan. Jadi kebaikan itu, hadis ni kebaikan, hadis lain pula. Dah. Min iman, sya'irati min iman. Wa fi qal wazn barrati min iman bukan khairin. Gitulah kata khair itu iman. Okey, so lagi hadis. حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون وحدثنا أبو العميسي أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. Hadis ke-45 daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang lelaki Yahudi berkata, wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab kamu, Quran lah, yang kamu baca dah. Yahudi kata ke Umar. Seandainya ayat itu diturunkan pada kami kaum Yahudi, tentulah kami jadikan hari diturunkannya ayat itu sebagai hari raya. Maka Umar bin Khattab berkata, ayat apakah itu? Orang Yahudi itu berkata, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agama kalian, dan telah kucukupkan pada kamu nikmatku, dan telah kuredai Islam itu menjadi agama bagi kamu. Di surah Al-Maidah ayat 3 lah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab, kami tahu hari tersebut dan di mana tempat diturunkannya ayat tersebut kepada Nabi SAW, iaitu pada hari Jumaat ketika baginda SAW berada di Arafah. Jadi ayat bunyinya, agama sempurna tu, iman sempurna ke apalah. Jadi sempurna tu ikut ajaran apa yang Nabi ajar, tidak boleh tambah, cukup dah agama dah, tak boleh nak reka-reka tambah dah. Kesempurnaan agama tu dengan apa yang kita ikut dan amalkan apa yang Nabi ajar dah. Zikir ke selawat ke apa, cukup hak Nabi ajar dah. Kita reka-reka sekali nak panggil selawat pun kita tak boleh fadilat, tak ada fadilat. Hak Nabi tak kata tak jadi fadilat, tidak ada jaminan benda ghaib ni, kita tak boleh kata lebih afdal, lebih baik ke apa dah. Sekadar kalau kata boleh. Nak kata selawat pun bukan. Selawat ni hak Nabi ajar. Selawat ni senang pendek. Sallallahu alaihi Muhammad start tu lah, hak belakang-belakang tu. Kalau Nabi ajar tak apa dah. Boleh kata selawat. Yang berakai panjang tu nah. Lain tu kita tak payah bubuh nama selawat kita. Kira lah. Tak kata fadilat tu takut ni bahaya. Pasal benda tu benda ghaib, kita tak tahu dah. Wallahu alam, agama telah sempurna, kita amalkan apa yang Nabi ajar saja. Wallahu alam, subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.